Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syamim Nadirah binti Syarkawi. Nombor matrik saya 1172761. Hari ini saya akan membentangkan introduction assignment saya iaitu pejuang saham yang bertajuk Sindiket Pasaran Saham. Okey, yang seterusnya ialah maksud pasaran saham. Sebelum kita mengetahui maksud pasaran saham itu sendiri, mari kita mengenali apa itu saham. Saham merupakan pegangan sebahagian hak milik sesebuah syarikat dalam perniagaan. Pegangan yang saya maksudkan di sini ialah berbentuk ekuiti. Sebagai contoh, Encik Ahmad telah membeli sebahagian kecil saham dari syarikat Harta Lega Holdings Berhad. Jadi secara automatik Encik Ahmad ni merupakan salah seorang pemilik syarikat itu. Okey, maksud pasaran saham. Secara ringkas dan mudahnya dapat saya katakan pasaran saham ini ialah pasaran stok atau pasaran ekuiti di mana ia merupakan tempat untuk saham-saham dalam syarikat dijual dan dibeli oleh pelabur-pelabur. Okey, yang seterusnya ialah bagaimana pasaran saham berfungsi. Di dalam pasaran saham ini terdapat pembeli dan penjual yang akan berunding saham dan berunding saham tawar-menawar dan membuat transaksi setelah mencapai persetujuan harga bersama. Transaksi ini akan merekodkan permintaan dan bekalan demand dan supply bagi setiap syarikat. Permintaan dan bekalan ini membantu meletakkan harga pada sesuatu saham. Pembeli akan menawarkan harga dan kebiasaannya ia lebih rendah sedikit daripada harga yang ditawarkan oleh penjual. Setelah pembeli dan penjual mencapai persetujuan mengenai harga tersebut, maka berlakulah transaksi antara dua pihak. Dan seterusnya, maksud sindiket pasaran saham. Sindiket pasaran saham ialah individu satu kumpulan atau lebih dari satu kumpulan yang mempunyai kemampuan untuk memanipulasi turun naik harga saham di pasaran saham. Okey, seterusnya bagaimana operasi sindiket pasaran saham dijalankan. Okey, seperti yang sedia maklum, tidak semua pergerakan saham di Bursa Malaysia seperti sistem penawaran dan permintaan dijalankan dengan betul. Hal ini kerana terdapat beberapa syarikat yang sebenarnya telah dikuasai oleh sindiket-sindiket ini yang memang sememangnya lah bertujuan untuk mengaut keuntungan dari pelabur-pelabur ini. Sindiket-sindiket saham ini menjalankan kerja mereka dengan menyusun strategi yang teratur dan tersusun agar mereka memperoleh keuntungan yang mencecah jutaan ringgit dan berlipat ganda, dan juga bagi mengelakkan segala pergerakan mereka dihidu oleh pihak berkuasa. Setiap syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia sememangnya mempunyai sejumlah 100% saham syarikat yang akan disenaraikan secara keseluruhan, tetapi hanya kurang 30% yang diapakan di pasaran dan selebihnya dipegang oleh orang-orang yang berkepentingan dalam syarikat tersebut. Perkara pertama yang
sememangnya sedikit ini akan lakukan ialah mereka akan mencapai satu bentuk perjanjian dengan para pengarah syarikat yang terpilih supaya untuk tidak menjual saham mereka ketika harga mula dimanipulasi. Semua ini dijalankan melalui pertukaran duit bagi memastikan bahawa perjanjian ini ditandatangani dan termeterai. Kemudian sedikit-sedikit saham ini pula akan berusaha mengawal dan menguasai saham yang terapung atau kita panggil dalam bahasa Inggeris sebagai corner saham tersebut. Okey, mereka seterusnya akan membuka akaun margin di beberapa syarikat broker dan syarikat-syarikat kewangan yang menyediakan kemudahan tersebut yang sememangnya bertujuan untuk memanipulasi urus niaga saham syarikat itu. Syarikat yang pada dasarnya mengalami kerugian dari suku tahunan ke suku tahunan yang lain akan dipamkan dan disuntikkan dana ke dalamnya bagi mempamerkan keuntungan bagi menarik pelabur-pelabur di luar sana. Seterusnya sedikit-sedikit ini juga menggunakan media massa sebagai platform utama mereka untuk menarik minat pelabur yang tidak peka atau yang tidak mengetahui perkara ini dengan sedikit ini menceritakan tentang keuntungan syarikat serta projek-projek yang bakal dijalankan. Sekaligus ini akan menarik minat pelabur untuk mengerumuni ataupun membeli saham syarikat tersebut. Permintaan tinggi seperti ini akan meningkatkan harga saham syarikat tersebut dan begitulah yang akan dilakukan seterusnya sehinggalah hari saham itu naik ke peringkat yang tinggi dan kemudiannya sedikit-sedikit saham itu akan mula menjualnya. Kemudian saham itu pula akan dipecahkan dengan pemberian bonus issue untuk memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi. Ini adalah realiti di mana keadaan di sebalik manipulasi harga saham yang dilakukan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab, iaitu sedikit-sedikit ini. Okey, yang seterusnya ialah jenis-jenis sedikit di pasaran saham. Okey, jenis sedikit yang pertama ialah sedikit yang akan menaikkan harga saham dengan tinggi dan menjual semula saham itu dengan harga yang mahal kepada pengurus dana iaitu fund manager. Okey, sebilangan besar sedikit akan menaikkan saham-saham dengan memusingkan saham antara satu sama lain yang bermaksud mereka boleh melakukan aktiviti berjual beli bersama mereka tanpa menukar pegangan hak milik. Sebagai contoh, mereka mahu menaikkan harga dari 30 sen ke RM3 dengan cara kumpulan A ini menjual kepada kumpulan B pada harga 30 sen. Seterusnya, manakala kumpulan B pula menjual kepada kumpulan C dengan harga 50 sen dan kumpulan C menjual semula kepada kumpulan A dengan harga RM1 dan begitulah seterusnya sehingga mereka sampai pada harga RM3. Okey, sedikit yang kedua ialah sedikit yang bertujuan untuk menipu pelabur runcit dengan menaikkan dan menurunkan harga saham dalam satu jajaran harga. Sedikit jenis ini adalah sedikit yang mengkaji bahawasanya pemegang saham terbesar kebiasaannya tidak mahu menjual ataupun melupuskan saham dalam pegangan mereka kerana mereka mengetahui yang mereka akan mempermainkan emosi pelabur dengan menaikkan dan menurunkan saham mereka. Seringkali kita mendengar ramai yang terperangkap dengan T+3 sistem apabila mereka terpaksa menjual saham pada waktu pembelian paksaan iaitu forced selling. Sebagai contoh, pada hari Isnin mereka membeli dengan harga RM2 dan harus menjualnya pada harga 98 sen pada hari Jumaat. Apabila transaksi ini sudah berlaku dan terjadi, mereka mengadu dan mengeluh bahawasanya setelah mereka jual, harga saham telah meningkat semula. Okey, seterusnya, apa itu operator? Operator di sini adalah satu istilah yang merujuk kepada
pihak yang mempunyai daya atau kuasa belian yang kuat dan mampu menggerakkan pasaran. Pihak ini boleh jadi sama ada individu, organisasi, sedikit atau insider orang dalam. Seterusnya ialah fungsi operator sedikit. Okay. Fungsi operator sedikit. Operator sedikit ini tidak bergerak sendirian, tetapi mereka bekerjasama dengan saluran berita di media, penganalisis pasaran saham dan pengiklanan mulut ke mulut, iaitu word of mouth advertising, bagi menyebarkan kabar-kabar angin di dalam forum-forum saham, dalam talian dan lain-lain. Ini bertujuan untuk memanipulasi emosi para pencik retailer terutamanya. Poin yang seterusnya ialah saham-saham yang mudah dimanipulasi. Saham-saham yang mudah untuk dimanipulasi. Yang pertama ialah microcap. Pemanipulasi pasaran atau dipanggil juga sebagai operator ini mencari saham-saham yang bersaiz kecil. Saiz syarikat boleh dilihat pada permodalan pasaran atau market cap yang dihitung atau dikira berdasarkan jumlah saham dalam syarikat dan harga per saham. Sesebuah syarikat yang mempunyai permodalan pasaran atau market cap yang rendah, contohnya RM100 juta, lebih mudah untuk digerakkan. Saham ini dikategorikan dan diklasifikasikan sebagai microcap dan menjadi salah satu sasaran utama kepada operator untuk dimanipulasi. Seterusnya, saham-saham yang mudah dimanipulasi yang kedua ialah saham yang berspekulasi. Sebilangan besar saham yang berkualiti tinggi mempunyai laporan atau liputan yang aktif dari penganalisis saham. Oleh itu, pelabur mempunyai pandangan yang cukup konsisten mengenai saham-saham ini. Walau bagaimanapun, kebanyakan syarikat-syarikat yang kecil masih tidak menerima analisis seperti syarikat-syarikat besar. Oleh itu, pelbagai andaian dan kabar-kabar angin berdasarkan berita palsu cenderung muncul kepada mereka. Saham yang kedua, saham yang bervolume rendah. Saham bervolume rendah ialah saham yang kurang dan tidak didagangkan, mempunyai kecenderungan untuk dimanipulasi oleh operator sedikit. Bayangkan jika kita mempunyai dua akaun dagangan dan kita berdagang dalam saham yang tidak ada transaksi, di mana kita boleh menjual dan membeli dengan sendiri. Namun kebiasaannya, walaupun sedikit volume beratus biasa ada, dengan volume yang kecil ini hanya sedikit modal sahaja yang diperlukan untuk menggerakkan harga saham. Saham yang keempat ialah saham yang murah, iaitu saham penny stock. Saham penny stock ini merupakan saham di bawah harga RM1 dan saham ini sering juga dibuka pada harga 50 sen dan ke bawah untuk harga seunit. Saham penny stock ini dianggap lubuk buat pelabur modal kecil. Akan tetapi saham ini sering dipantau dan juga digemari oleh operator sedikit. Saham-saham penny stock ini disenaraikan berada di pasaran ACE. Dan saham yang terakhir ialah saham dari syarikat yang sedang mengalami kerugian. Syarikat yang mengalami kerugian juga merupakan salah satu ciri-ciri saham yang biasanya ada dalam senarai saham yang digemari oleh sedikit pasaran saham. Oleh kerana syarikat ini kekurangan fundamental, iaitu asas, syarikat ini menjadi kurang menarik sekaligus kurang mendapat perhatian daripada pelabur, institusi dan pelabur runcit. Akan tetapi, ciri-ciri syarikat inilah yang menjadi perhatian sedikit-sedikit untuk memanipulasikan harga saham syarikat berkenaan. Kesimpulannya di sini, semakin murah harga suatu saham itu, semakin tinggi potensi untuk dimanipulasi. Poin yang seterusnya ialah bagaimana operator memanipulasi pasaran saham. Sebelum mereka menjalankan sebarang operasi, perkara utama yang operator ni perlu lakukan ialah mereka perlulah memiliki saham-saham tersebut terlebih dahulu. Pegangan yang dikumpul dalam satu jangka atau fasa waktu yang tertentu, sekiranya harga saham semakin jatuh atau menurun, operator ini boleh menambah dan meningkatkan pegangan untuk average down.
kos pegangan mereka pada harga yang rendah apabila mereka mempunyai pegangan yang banyak. Mereka mulai bertindak dengan menyebarkan berita palsu untuk meningkatkan keyakinan terhadap syarikat. Ini semua bertujuan untuk mewujudkan pandangan yang optimis kepada syarikat itu bagi menaikkan harga saham. Apabila harga saham sudah cukup tinggi, maka operator ini akan menjalankan tanggungjawabnya ialah dengan menjual saham-saham ini pada harga yang tinggi untuk mendapatkan lebih keuntungan. Okey, ini apa yang anda dapat lihat di skrin sekarang ialah ini adalah contoh chart yang saya dapati terdapat unsur-unsur pemanipulasi pasaran saham. Okey, situasi chart ni menunjukkan operator sedikit telah menjual stok secara besar-besaran sekaligus memerangkap trader-trader yang membeli pada waktu breakout ini. Chart di atas ini menunjukkan juga penjualan yang berlaku ketika di puncak dan harga turun dengan sangat laju atas faktor terjadinya flush yang sangat besar. Okey, yang seterusnya ialah teori Wyckoff. Okey, seterusnya ialah teori Wyckoff. Mesti anda pernah dengarkan apa itu teori Wyckoff? Okey, teori Wyckoff ataupun Wyckoff method ini diperkenalkan oleh Richard Wyckoff. Beliau merupakan seorang broker saham dan penganalisa teknikal yang terkenal di Wall Street. Beliau telah melakukan banyak kajian dan salah satu kajian beliau, Richard Wyckoff ni telah mendapati wujudnya sedikit atau beliau menggelarkan sebagai composite man yang melakukan kegiatan memanipulasi turun naik harga dalam pasaran saham. Oleh itu, beliau telah menghasilkan satu teori iaitu teori Wyckoff yang mana boleh membantu dan meningkatkan kecekapan pelabur-pelabur runcit terutamanya dalam membaca pergerakan harga sesebuah saham itu supaya mereka boleh supaya mereka akan dapat lebih keuntungan apabila melabur di pasaran saham kelak. Okey, apa yang anda dapat lihat sekarang di skrin, ini merupakan gambar raja ini menunjukkan teori Wyckoff secara ilustratif. Okey, teori Wyckoff atau Wyckoff method ini mempunyai 4 fasa. Okey, fasa yang pertama ialah fasa accumulation, iaitu fasa pengumpulan. Fasa accumulation ni kebiasaannya harga akan dikumpul terlebih dahulu sebelum ia naik. Fasa ini berlakunya pengumpulan saham dalam kuantiti yang banyak dan kebiasaannya harga saham ini akan berada dalam keadaan mendatar iaitu sideways. Fasa ini akan memakan masa yang lama dan mungkin bertahun-tahun. Okey, fasa yang kedua ialah fasa markup, iaitu permulaan uptrend. Okay, pada peringkat ini, harga akan mula meningkat dengan ketara diikuti dengan volume yang besar. Pada peringkat ini juga merupakan masa yang terbaik untuk masuk bagi mereka yang ingin mengikuti dan melalui ride the big trend. Fasa ini juga akan berlakunya naik turun kerana harga saham akan menaik dalam bentuk wave iaitu naik turun. Okay, fasa yang ketiga ialah fasa distribution iaitu fasa pengagihan. Dalam fasa distribution ini, apabila harga saham sudah membuat kenaikan yang banyak, ia akan berhenti daripada membuat kenaikan kerana harga ini telah sampai pada kemuncak dan mereka akan melakukan aktiviti pelepasan saham ataupun pegangan mereka. Oleh sebabkan itu, harga saham mulai melakukan sideways di atas. Ini dapat dilihat apabila harga mula break dan tembus line MA50. Okey, dan fasa yang terakhir ialah fasa keempat iaitu fasa markdown. Pada fasa ini, harga saham akan membuat penurunan dalam jangka masa panjang atas faktor tiada lagi yang meminati dan mahu membeli saham pada skala besar. Dalam fasa ini, sama seperti fasa yang kedua iaitu harga saham akan menurun dalam keadaan wave iaitu naik turun. Oleh kerana harga saham naik dan turun, pelabur-pelabur haruslah bersedia menghadapi perubahan
dalam pergerakan harga bagi mendapatkan keuntungan atau cut loss. Dan poin seterusnya ialah contoh saham-saham yang memenuhi ciri-ciri Wyckoff method. Okey, apa yang anda dapat lihat sekarang, terdapat dua chart iaitu contoh saham-saham yang memenuhi ciri-ciri Wyckoff method. Okey, chart yang pertama ialah daripada AT Systemization Berhad dan chart yang kedua ialah Yong Tai Berhad. Kedua-dua chart ini memenuhi ciri-ciri Wyckoff method iaitu 4 fasa. Mereka mempunyai fasa yang pertama iaitu accumulation, fasa yang kedua ialah markup, fasa yang ketiga distribution dan fasa markdown. Okey, kesimpulannya memang tidak disangkal pasaran saham merupakan tempat yang boleh mendatangkan keuntungan yang sangat tinggi. Tapi kita jangan lupa bahawasanya pasaran saham juga boleh mendatangkan kerugian dan memberi risiko yang sangat besar jika kita salah langkah dalam membuat keputusan. Disebabkan itu, sebelum pelabur-pelabur berfikir untuk membeli dan menjual saham, mereka mestilah melengkapkan diri mereka dengan ilmu pengetahuan mengenai asas-asas di dalam pasaran saham dan dagangan. Okay, dalam proses mereka mencari dan menimba ilmu ini, pelabur-pelabur hendaklah bijak memilih dan jangan mudah terpedaya dengan sebarang maklumat dari media massa yang dilaporkan atau dihabarkan tanpa secara kritikal dahulu. Setiap maklumat yang didapati perlulah dikaji dengan teliti demi kepentingan dan kebaikan pada masa yang akan datang. Janganlah kita sudah terhantuk baru tengadah. Daripada saya, Assalamualaikum.